Pastinya pada ketika ini kita ingin memahami kerana ini bukanlah perkara yang baharu untuk di Selangor ataupun di Lembah Kelang, tetapi ini merupakan adalah kerja-kerja penambahbaikan aset-aset penting yang ini merupakan adalah gangguan air secara berjadual dan bukanlah disebabkan oleh pencemaran dan sebagainya. Pastinya kita ingin memahami berkenaan dengan pengurusan air penambahbaikan aset-aset dan juga melihat apa yang direncanakan di dalam RMK12 sebagai contoh untuk menambah baik sistem air negara ini. Berada di talian adalah Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia, S. Piara Pakaren. Mr. Piara Pakaren, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, kita ingin memahami kenapa pentingnya untuk pada ketika ini, kerana mungkin ada yang kurang faham kenapa Selangor, Lembah Kelang ini sering menghadapi masalah air. Tetapi hari ini penjelasan di pihak Air Selangor adalah ia merupakan kerja-kerja berjadual, iaitu penambahbaikan sistem air itu sendiri. Penjelasan di Piara Pakaren sendiri melihat kepada kerja-kerja yang dilakukan pada ketika ini. Kalau kita lihat bila kita menggunakan satu sistem kejuruteraan, kita memang perlu selenggara supaya ia boleh terus beroperasi dan memastikan tugas-tugas kritikal ni dapat kita jalankan tanpa gangguan. Dari tahun 2014, kalau saya rasa penduduk Lembah Kelang ni memang tahu kita mengalami banyak gangguan bekalan air dan berlaku ketikanya margin simpanan air terawat ni sangat rendah. Dan waktu itu ada juga loji-loji air yang beroperasi lebih daripada tahap ataupun kapasiti reka bentuk. So dalam konteks ini memang akan berlaku yang kita panggil dalam bahasa Inggeris wear and tear, barang-barang yang kita pakai peralatannya akan mula rosak dan sebagainya. Dan kadang-kadang tidak ditukar disebabkan mereka risau kalau nak buat schedule maintenance gangguan terjadual ni akan mengganggu pengguna dan sebagainya. So dalam konteks ini, apa yang kita telah pun diberi penerangan oleh pihak Air Selangor sendiri, mereka mengambil pendekatan untuk juga melibat urus pihak-pihak berkepentingan. Kalau mereka nak buat dalam tempoh waktu yang kecil, mereka perlu henti tugas sebanyak 3 kali. Dan selepas perbincangan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, mereka gabungkan proses-proses ini, selarikannya supaya dapat siapkan dalam tempoh lebih sehari dan menyambung balik bekalan air. Masalah kita sekarang, apabila margin simpanan air ini rendah, pemulihan bekalan air ini yang akan mengambil masa. Sebab dari loji kita ada balancing reservoir, tangki yang utama, yang paling besar. Dan dari balancing reservoir ini kita ada tangki-tangki perkhidmatan yang utama untuk membawa air kepada zon-zon penggunaan. Dan tangki-tangki perkhidmatan utama ini akan menyambung kepada tangki-tangki perkhidmatan di kawasan perumahan kita. So, bila bekalan disambung semula, dari tangki utama ke tangki-tangki perkhidmatan utama ke tangki di rumah-rumah kita ni, ia akan mengambil masa untuk mengisi keseluruhan sistem. Dan bagi lokasi-lokasi suburban ataupun luar bandar di mana infrastruktur tangki perkhidmatan ini tak wujud, mereka memang terpaksa tunggu tekanan dalam bekalan air ini akan meningkat, baru mereka akan dapat air. Especially kawasan-kawasan kepadatan penduduk yang tinggi dan juga tidak mempunyai tangki perkhidmatan. So sebab itu, bila berlaku satu gangguan, ia akan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih. Yang keduanya, dalam proses kita nak baik pulih, kita juga nak pastikan sistem kita ni lebih fleksibel. Sebab bila setiap kali kita ada gangguan, kita juga akan cuba dapatkan bantuan daripada sistem-sistem perkhidmatan bekalan air yang berdekatan. Contoh, SSB1 yang kita tutup dalam tempoh gangguan terjadual ni. Tapi kita boleh, kalau ada margin tambahan, kita boleh ambil air melalui interconnector untuk dapatkan bekalan tambahan, kurangkan impact. Tapi masalah kita sekarang, margin ni masih tak mencukupi, walaupun secara purata diberikan 11% untuk Selangor, Lembah Kelang ya. Tapi
di zon-zon utama dia bukanlah pada angka 2 digit. Dia masih dalam angka 1 digit dan dalam paras yang rendah. Piara Pakarin menyebut berkenaan dengan margin simpanan, LRA Langat 2 kalau kita lihat sepatutnya siap pada 2019 dan kini dianjakkan sehingga tahun 2023. Adakah ini berkait rapat dengan usaha untuk meningkatkan margin simpanan terutama di Lembah Kelang di saluran-saluran utama ini untuk memastikan kekal 2 digit apabila berlakunya proses penambahbaikan? Proses saluran semula kepada pengguna itu tidak mengambil masa yang begitu lama. Ya betul sebenarnya. Salah satu isu utama dahulu bila Lembah Kelang mengalami masalah gangguan air pada tahun 1990-an. Waktu itu skim Sungai Selangor dibangunkan dengan pesat dan itu menjadi masalah sebab 60% sumber air mentah kita ambil dari Sungai Selangor. Bila kita terlalu fokus kat satu sungai dan bila insiden-insiden pencemaran berlaku, hampir 60% aktiviti ekonomi dan juga rakyat terjejas di Lembah Kelang. So, untuk kurangkan impak ini, baru kita lihat kepada satu bekalan air mentah yang luar daripada kawasan Selangor yang dipengaruhi oleh iklim yang berbeza. Sebab di sini kita, pantai barat, pantai timur, kita ada monsun yang berbeza yang mempengaruhi iklim. Dan yang keduanya, bila kita tambah kapasiti sebanyak 1,130 juta liter air sehari daripada Langat 2, ia akan mengurangkan kebergantungan kita kepada skim Sungai Selangor. So dalam konteks ini, margin simpanan keseluruhan sistem akan bertambah dan bila kita ada penyambungan di antara sistem-sistem bekalan untuk loji-loji rawatan air yang berbeza, kita dapat mengurangkan impak. Masalahnya sekarang, kelewatan ini tak masuk akal. Okay. Ya, dari 2014 tahun 2019 kita sepatutnya dah siap. Kalau lewat tu biasanya projek-projek ini mengambil masa setahun kelewatan. So saya kira 2020 tapi sampai 2022. Kemudian tahun lepas Menteri Air yang baru pula anjakkan 2023 dan baru beberapa minggu yang lepas Ketua Audit Negara sendiri dalam laporan audit negara menegur kelewatan Langat 2 yang memberi kesan yang cukup besar. Tetapi pihak-pihak berwajib entah lesak ke mana. Tak ada yang jawab kenapa lewat. Ya. Piara Pakarin, secara ringkasnya memahami dalam isu konteks apa yang berlaku ketika ini iaitu gangguan air secara berjadual. Mengapa kalau kita lihat ada setengah pihak dilihat mempersoalkan tindakan keputusan untuk Air Selangor untuk menambah baik sistem ini? Adakah ianya wajar untuk dilakukan pada ketika ini, keperluannya pada ketika ini, adakah ataupun boleh tunggu atau sebagainya? Mungkin ada penjelasan Piara Pakarin secara ringkas. Apa yang telah berlaku saya rasa gangguan terjadual ini pun sudah pun tertunda sebab ada insiden-insiden pencemaran yang berlaku sebelum ni dan mereka tidak ingin melakukan satu gangguan terjadual. Dan yang keduanya, biasa bila kita nak buat penambahbaikan secara terjadual schedule maintenance ni, kalau lagi kita lewatkan, dia akan menjadi gangguan tidak terjadual. Siapa tak tahu tiba-tiba ada komponen yang rosak, kita terpaksa tutup sistem. Yang itu lebih berisiko tinggi sebab tiada siapa pun yang sudah diberi amaran tentang akan berlakunya gangguan bekalan air. Ada juga pihak industri yang minta notis 2 bulan. Itu tidak mungkin berlaku sebab situasi di Lembah Kelang, bila berlaku pencemaran, kita akan terpaksa tunda apa-apa maintenance, schedule maintenance kita. Baik, terima kasih Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia S. Piara Pakarin. Pastinya banyak lagi kita nak bualkan berkenaan dengan isu ini.